Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillah. Seperti mana biasa kita berterima kasih dan bersyukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala-gala nikmat yang ada lalu dipamerkan dan diberikan kepada kita. Alhamdulillah dapat kita buka puasa tadi dengan keluarga dan sahabat anda. Makan, masuk benda makan pun selesai, keluar balik pun selesai. Ada orang yang nak masuk susah, nak keluar pun susah. Jadi kita masuk dengan begitu mudah dan juga keluar juga dengan begitu mudah. Dan juga malam ini seperti mana biasa dan sebelum-sebelum ini, ustaz-ustaz, guru kita ajak supaya kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan puasa sekali lagi, dan seolah-olah doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah bertemu dengan Rajab dan Sya'ban juga telah berlalu. Ini berada dalam bulan puasa. 3 bulan ini tuan-tuan pahami secara bersama. 3 bulan ini merupakan bulan yang mengukir beberapa sejarah yang hebat dalam Islam. Pertamanya, bulan Rajab telah mengukir satu sejarah yang besar, jadilah sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj yang berkaitan dengan sembahyang. Walaupun ada ulama yang kata tak berlaku bulan Rajab, ada juga yang kata apapun yang pasti peristiwa Isra dan Mi'raj memang berlaku dalam sejarah Islam. Bila bertemu bulan Sya'ban, tuan-tuan, ada peristiwa yang besar juga. Dalam banyak-banyak hal besar itu ialah peristiwa perpindahan kiblat daripada Masjidil Aqsa bertukar ke Ka'bah Al-Musharrafah. Pada peringkat awal Nabi SAW beribadah menghala ataupun menghadap ke arah Masjidil Aqsa di Palestin. Namun pada peringkat awalnya, bila mana buat ibadah menghala ke Masjidil Aqsa, golongan Yahudi mengejek dan mengutuk Nabi SAW. Sebab kata Nabi ini ikut ajaran agama Yahudi. Sebelum itu berlaku perdebatan di antara Nabi SAW dan juga golongan Yahudi. Mereka berdebat, kata agama Yahudi betul. Nabi kata tak betul agama Allah. Akhirnya mereka ni kalah hujah. Last sekali bila mana kalah hujah, Allah Ta'ala perintah Nabi ini wa ibadah menghala belah Masjidil Aqsa. Orang Yahudi pun kata, tu biarlah kami Arab lama Arab yang hang ni berdebat sampai naik ke bawah punya mic. Tengoklah kiblat mana yang kena pakai. Mereka dakwa tentang kiblat Baitul Maqdis tu kiblat golongan Yahudi. Mereka mengaku memang benar kiblat Baitul Maqdis ni adalah kiblat Bani Israel. Dan tuan-tuan tahu, Bani Israel ni maksudnya anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Memang kiblat betul lah. Tapi mai kat golongan Yahudi ni, dia tak sayang pun mengaku dia kiblat dia, sayang lah. Ni pasien panggil Yahudi, semua nak kawal mereka dia. Akhirnya mereka duk ejek Nabi ni terasa semua bila dengan ejekan Yahudi. Yahudi ejek kerana kalau kita kena ejek dengan kawan nak main masjid sekali tu pun panas tengok. Ni Yahudi ejek Nabi lagi dia terasa. Lalu dia pun berdoa seperti mana dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 144. Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tengok kamu mendongak naik ke langit, hai Muhammad, minta doa nak ubah kiblat.
qiblatan tardaha, kami nak ubah kiblat yang kamu suka. Ini peristiwa dalam bulan Sya'ban. Peristiwa dalam bulan Ramadan seperti mana tuan-tuan tahu adalah peristiwa nuzulul Quran. Jadi 3 bulan yang ada kaitan tentang bulan Rajab pasal sembahyang, bulan Sya'ban pasal kiblat, bulan puasa pasal Quran, Quran, kiblat, sembahyang. Mana mungkin salat yang sempurna dan diterima serta dinilai oleh Allah sekiranya tidak didasari dengan Al-Quran. Begitu juga Al-Quran yang dibaca sekiranya tidak ada praktikal dan juga tatbik apa yang diajak oleh Quran dalam bentuk pengabdian, salat dan sebagainya, maka Quran yang dibaca tidak memberikan apa-apa arti kepada manusia. Sebab itu 3 bulan yang ada kaitan dan 2 bulan Rajab dan Sya'ban Nabi sebut perlu dijadikan 2 bulan sebagai persiapan untuk bertemu tetamu agung Ramadan al-Mubarak. Barang siapa bertemu dengan Rajab dan Sya'ban tidak persiapkan diri dalam bentuk berpuasa dan sebagainya, maka berkemungkinan ia akan terbabas dan tersasar bila mana bertemu dan menyambut tetamu agung Allah Ramadan al-Mubarak. Sebab itu tuan-tuan pernah dengar ustaz-ustaz kita sebut pernah berlaku satu isu pada tahun 1961. Saya pun tak marah. Bagaimana seorang Presiden Tunisia yang bernama Habib Bourguiba, dia ni orang Islam, Habib ni kekasih Tuhan, orang Islam, tahun 61 mengeluarkan arahan kepada rakyat dan juga menteri kabinet supaya tidak dibenarkan mereka berpuasa di bulan puasa. Bukan orang kafir, tuan-tuan, orang Islam. Habib Bourguiba, Habib kekasih Tuhan, tak benarkan orang bawahan dia, rakyat dia, menteri-menteri kabinet dia berpuasa sebab puasa melemahkan penganut agama Islam dan juga mengurangkan produktiviti negara. Sebab puasa dia kerja guna balik wang. Nak pergi Ramadan ni selalu P5 balik 3,5. Jadi dia tak bagi tuan-tuan sehingga dia tulang dalam TV secara langsung di bulan puasa bersama menteri-menteri yang mereka minum dan makan secara terbuka di bulan puasa, bertujuan ingin menyatakan bahawasanya amaran dan juga perintah dikeluarkan bahawa merupakan perintah yang tegas. Dia tidak mengizinkan rakyat dan orang bawahan dia berpuasa. Sebab itu dia makan di tengah-tengah bulan puasa, tak bagi puasa. Sedangkan Habib Bourguiba di Islam, dia juga tahu sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, tuan-tuan, banyak kemenangan berlaku dalam sejarah Islam berlaku di bulan Ramadan. Di antaranya peperangan Badar yang tentera Islam 313 bertemu dan juga bertempur dengan tentera kufar 1000. Walaupun tentera Islam yang sedikit, mereka tak minum air, tak boleh makan, peperang di tengah padang pasir yang panas terik, tidak ada makanan, namun mereka berjaya berhadapan dengan tentera musuh. Bila tuan-tuan kemenangan itu berlaku? Bulan puasa, bukan bahaya. Begitu juga pembukaan kota Mekah berlaku di bulan puasa, tuan-tuan, bukan bahaya. Begitu juga pembebasan kota Baitul Maqdis yang dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum itu Baitul Maqdis dikuasai oleh golongan-golongan tentera Kristian ataupun tentera salib yang mereka masuk dalam Baitul Maqdis dengan kenderaan, dengan kuda mereka masuk cantai habis tempur orang Islam tengah bayang, berlinangan darah lebih kurang setengah kaki dalam masjid macam Masjid Raja Surabaya, penuh darah. Mereka kuasai Masjid Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis, akhirnya berjaya dikuasai semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bila tuan-tuan bulan puasa, bukan bahaya. Begitu juga tentera Al-Jalud berjaya dihentikan tentera-tentera Tatar ataupun pengganas Tatar, dan mereka ni lari. Bila tuan-tuan bulan puasa, bukan bahaya. Begitu juga kota Andalus berjaya dikuasai oleh tentera Islam dan berjaya diperintah selama 700 tahun. Bila tuan-tuan bulan puasa, bukan bahaya. Habib Bourguiba dia tahu bagaimana kemenangan yang dibina oleh orang Islam
berlaku dan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada mereka bulan puasa, bukan bulan lain daripada puasa. Tapi kenapa Habib Burgaibah persalahkan puasa dan Ramadan dan kerana dia bertemu Ramadan al-Mubarak dalam keadaan tiada persiapan yang rapi di bulan Rajab dan juga Sya'ban. Berlalulah Rajab begitu saja dan berlalulah Sya'ban begitu saja, dan akhirnya dia terbabas pada ketika bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Sebab itu dia persalahkan puasa dan persalahkan Ramadan. Mana mungkin tuan-tuan contoh yang dibuat oleh guru-guru kita. Kita tengok sebuah kenderaan mewah ataupun kenderaan tak mewah, separuh mewah, terbabas, terlanggar lampu jalan dan sebagainya. Mustahil tak seorang pun di kalangan manusia akan persalahkan syariat kita. Semua akan persalahkan kecuaian pemandu yang mengendalikan kenderaan kerana cuai akhirnya terbabas. Tetapi kenapa Ramadan umat Islam menjadi lemah? Umat Islam sendiri menyalahkan Ramadan. Kenapa tidak persalahkan pemandu Ramadan yang cuai mempersiapkan diri pada bulan Rajab dan juga Sya'ban? Maka dengan sebab itu ada di kalangan orang Islam yang bersalahkan Ramadan macam Habib Burgaibah. Dan ada di kalangan kita pun yang merasa macam dia kata, walaupun kita tidak mengiyakan dengan lidah, dengan kelakuan kita mengiyakan apa yang dikatakan oleh Habib Burgaibah. Tengok bulan puasa nak mesyuaratkan upah saya sebab tak lamat. Dia kata nak mesyuarat apa ni, tak ada idea. Tak ada nak buka majlis memuat 6 kali. Pengurusi kata buka majlis juga umur kita 4 kali pula muat, campur jadi 10 tak mula mesyuarat. Ini nak cerita kata dengan kelakuan seolah-olah mengiyakan kata-kata Habib Burgaibah. Kenapa kata seolah-olah persiapan Rajab dan Sya'ban tidak begitu rapi? Bulan tak puasa pukul 5, bulan puasa pukul 3 sekali saya dari sekolah awal saya sama lah. Sebelum puasa balik lewat, lepas bukan waktu puasa balik awal. Projek-projek besar tangguh lepas raya. Bulan puasa tak boleh sebab apa? Tak lama. Ini di antara dakwaan dan apa yang terlintas dalam sesengah pemikiran orang Islam. Sedangkan sejarah Islam terbukti banyak kemenangan berlaku di bulan puasa, dan juga yang tak berapa hari lagi pun akan berlaku kemenangan bulan puasa. InsyaAllah. Datang muslimin muslimat, sama ada kita sedia tak sedia bulan Rajab dan Sya'ban. Apa pun yang pasti kita dah jumpa bulan puasa tuan-tuan. Yang semua kita dengar banyak kelebihan. Ustaz TV pun ceramah, ustaz radio pun ceramah cerita tentang kelebihan Ramadan. Sebab tu Nabi SAW setiap kali hujung Sya'ban, malam ni nak tarawih, malam pertama, dia akan berkhutbah dan tazkirah kepada setiap sahabat. Sebab tu sahabat sebut fadalana Rasulullah SAW fi akhir yawmin min Sya'ban. Nabi akan berkhutbah pada akhir Sya'ban tiap-tiap tahun. Dia beringat sahabat-sahabat dia tiap-tiap hujung Sya'ban. Sahabat yang halupa dan tamak nak buat kebajikan tu pun Nabi duduk tazkirah tiap-tiap tahun, tiap-tiap hujung Sya'ban dia tazkirah. Tu yang halupa nak buat ibadah. Kalau kita yang kurang tamak dan halupa ni kena tazkirah tiap malam. Sebab tu surah Al-Baca buat tazkirah tiap malam. Jadi Nabi SAW dia akan khutbah di hujung Sya'ban, malam yang pertama buat tarawih. Lalu Nabi pun bersabda, dia kata ayuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun. Dia kata wahai segenap manusia, wahai segenap sahabatku, damailah kepada kamu bulan yang cukup hebat, bulan yang cukup diberkati, bulan yang cukup agung. Dan tidak ada bulan yang dihantar kepada umat-umat Nabi dahulu, tak ada. Waktu kita ada. Apa dengar elok-elok Nabi kata kat sahabat. Nabi nak upah di mana kelebihan dan kehebatan bulan puasa yang tak ada pada Nabi-Nabi lain. Puasa ada pada Nabi lain. Dalam ayat kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa dah, tapi Ramadan tu sebulan tu tak tahu Nabi-Nabi lain macam bulan puasa. Jadi Nabi nak ubah, dia cerita hebat. Tak mana tuan-tuan Nabi kata syahrun
fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dia kata bulan ni hebat dia. Dalam bulan puasa ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang macam kita tahu. Siapa buat ibadat pada malam tu sama seperti mana dia buat ibadat 83 tahun. 83 tahun lama tentang kita umur 70 buat ibadat pun belum tentu 70 masa kita buat ibadat. Pasal apa tentang sedang diri pun umur 48. Tu mujur kena macam mana? Kau tak kenal lagi, tu tak sedang di pintu surah tak tahu dah kenal. Sampai umur 70 kira-kira tak tahu 70. Nak pula penyakit banyak lah. Penyakit tu dia lebih pada umur 30, penyakit 36. Penyakit banyak lah tuan-tuan, dia tak ada nama. Mak saya masuk hospital, tanya doktor. Dia penyakit apa? Dia kata ni macam penyakit gastrik juga lah. Macam penyakit gastrik. Tapi penyakit apa? Tak ada nama ni, tak ada nak cinta nama. Penyakit dah. Ni macam penyakit leukemia lah. Macam leukemia. Penyakit apa? Tak ada nama. Kau cerita banyak orang sebut. Sebab tu dengar ustaz-ustaz kita berceramah, dia cerita orang kena kecil mana kan. Nak tahu kita kecil mana ni kita kecil. Semut main hubung mengkut tanah. Itu tanda kita kena kecil mana. Teruk lagi dia kata kita masuk kecil ke 3 pagi tu, masuk tidur balik, semut ikut tidur sekali lantai semut. Itu apa tu? Saya pinjam ayat ustaz-ustaz kita harapkan daripada saya. Dia kata mak teruk lagi tu, pukul 4 kata masuk bila ayat kecil tak keluar ayam, keluar semua tak beres. Aku confirm nak lagi tak ayam tak keluar, semua tak keluar. Ini ustaz-ustaz kita kata nak cerita kata penyakit banyak. Jadi kena malam tu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Kan kata berkenyak Nabi kita disedih bila dia fikir. Dia fikir kata umat dia ni umur pendek. Sayyidina Jibril alaihi salam turun main jumpa Nabi, tengok bersedih, tanya wahai Rasulullah pasal kau bersedih. Secara ringkasnya Nabi SAW jawab, dia kata berfikirlah umat-umat aku ni umur semua pendek, dan Tuhan pun pendek, umur pun pendek. Orang dulu umur panjang, besar pun besar. Lama masa lepas nak buat ibadat ni Sayyidina Jibril kata ni main nak bak, dia kata Allah Ta'ala SWT kata ni ada satu pengkhususan yang Allah Ta'ala nak bagi keistimewaan kepada umat kamu. Walaupun umur mereka pendek, tapi dalam bulan puasa pada sehari yang lebih baik daripada 1000 bulan siapa buat ibadat seolah-olah 80 tahun ni. Dan kita dengar tu mengaji umat-umat dulu 80 tahun ni baru balik. Nabi Musa alaihi salam, Nabi-Nabi sebelum ni 80, 90 baru nak masuk jauh. Kita 90 dah cari ke depan. Tu beza kita dengan umat dulu. Jadi bila mana malaikat Jibril ceritanya semua, tu yang datang pada sahabat-sahabat dia kuat, dia cerita pada sahabat-sahabat dia tentang kelebihan bulan puasa. Dan Nabi sambung lagi hadis tu, saya nak pergi ke hujung tengah orang baca, tuan-tuan masa tengah hadis ni nak pergi ke hujung. Nak cerita kata hebatnya bulan puasa ni, Nabi kata man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Siapa yang buat sesuatu kebaikan ataupun satu kebajikan, bukan ibadat khusus, bukan sembahyang, tak kira benda baik pun dia buat di bulan puasa, sama macam mana dia telah menunai satu fardu. Kita menyih kat kawan kita sama macam kita baca Quran. Kita bagi salam pada kawan kita sama macam kita puasa sehari Ramadan. Kita selawat kepada Nabi SAW macam kita selesai tunai solat subuh fardu. Ini di antara kelebihan yang Nabi cerita kepada sahabat. Di tengah duk tamak nak buat kebajikan, Nabi cerita kelebihan orang ni lagi bertambah tamak dan lupa dia pun nak buat kebajikan. Ini macam kita berselawat di antara sembahyang tarawih. Di antara kehebatan selawat itu sepasal dan kebaikan. Di antara kelebihan selawat mendapat jaminan daripada para malaikat disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin.
Dia cerita 3 jenis malaikat yang jumpa Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW, Sayyidina Jibril dan juga Mikail dan juga Israel. Sayyidina Jibril kata, wahai Rasulullah, aku berjanji setia di hadapan kamu, wahai Rasulullah, sekiranya ada di dalam umat kamu yang berselawat kepada kamu 10 kali selawat, aku menjadi saksi dan berjanji di hadapan Rasulullah akan kupimpin dan kupegang perjalanan tangan mereka melintasi tiang Sirat, dan aku jaga supaya mereka jangan tergelincir jatuh ke dalam api neraka. Sayyidina Jibril janji depan Nabi ni masalah. Dan juga Sayyidina Mikail, dia kata, wahai Rasulullah, aku juga turut berjanji seperti Sayyidina Jibril akan kusujud, sehingga bila-bila sekalipun tidak akan kubangun kepada dan mendongak kepada, sehinggalah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa si fulan yang berselawat kepada kamu. Itu janji Sayyidina Mikail. Itu nak cerita kata kelebihan selawat. Yang duk marah tak pergi selawat waktu terawih. Dan yang ketiga, Sayyidina Israel kata, wahai Rasulullah, aku juga berjanji setia kepada kamu. Sesiapa yang berselawat kepada kamu, wahai Rasulullah, akan kucabut nyawa mereka seperti mana kulayan mereka seolah-olah para anbiya dan juga mursalin. Dunia, saya nak minta Israel nak cabut nyawa kita macam nyawa Nabi. Habis minta punya mulut macam Nabi. Ini janji setia malaikat dengan Nabi, orang yang selawat. Nak pula bulan puasa yang Nabi kata lebih baik sama seperti mana dia buat satu fardu. Malaikat yang duk hari-hari tak pernah berkata ke Tuhan berjanji nak menyelamatkan manusia yang hari-hari berkata ke Tuhan. Disebabkan apa tuan-tuan? Sebab selawat. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, dia kata, ba'da man zukir, malaikat Jibril sebut kepada Nabi, ba'da man zukir ta'indahu falam yusalli alaih, malang dan celaka orang yang dihadapkan kamu, wahai Muhammad, disebut nama kamu depannya, dia tak selawat. Orang ini cukup malang, tidak akan diselamatkan oleh para malaikat dan dibiarkan ia menjunam ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, arah ibadat kita boleh selamatkan kita, tuan-tuan. Saya rasa saya pun tak dakcang. Nah, arah ibadat saya rasa tak dakcang. Doa harap ni bonus-bonus lagu ni. Nak dakcang lagu mana? Tengah duduk sembahyang aku lupa kat Tuhan. Tengah aku ingat Tuhan dah lupa. Tengah sembahyang lupa. Aku ingat roti jatuh tak buat tak habis diri. Tengah sembahyang. Ada orang pergi pasal malam, pasal Ramadan ingat Tuhan? Tak ada. Mayang aku tak ingat Tuhan, takkan pergi pasal Ramadan ingat Tuhan. Ada nak cerita tentang dalam ibadat saya, memang tak ada. Yang berharapnya ni bonus-bonus macam pula besar. Lepas tu Nabi sambung lagi tuan-tuan. Di akhir hadis dan bagi yang terakhir sebelum menutup tazkirah kita malam ini, Nabi kata, man adda faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Siapa yang buat satu fardu di bulan puasa sama macam mana dia buat 70 fardu selain pada bulan puasa. Tuan-tuan mai sembahyang Isya tadi, malam ni sama macam 70 kali sembahyang Isya. Tuan-tuan sayang malam. Nak cari di mana? Gaji yang lumayan, kerja yang sedikit, mana majikan yang bayar gaji mahal? Tak ada. Kita kerja tenggelam timbul matahari tak boleh bayar. Tapi Allah Ta'ala bagi keistimewaan bulan puasa dengan gandaan yang begitu hebat. Sebab itulah Nabi sebut juga, Sayyidina Jibril sebut juga dalam hadis yang Nabi naik mimbar tangga pertama, Nabi sebut amin. Malaikat Jibril kata, ba'da man adraka Ramadan fala yurfallah. Malang dan celaka orang dan lupa bulan puasa tapi tak sempat nak buat ibadat dan minta ampun kepada Allah sehingga dosa jadi ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ni malang. Sebab apa? Banyak gaji yang dibayar, orang biar pergi begitu sahaja. Ramadan berlalu, akhirnya keluar bertemu Syawal seperti mana biasa dan seperti mana hari-hari yang sebelumnya. Banyak tuan-tuan di antaranya kelebihan Allah Ta'ala menerima taubat disebabkan Allah Ta'ala sediakan pintu taubat dalam berkurun-kurun lama. Dalam kitab tafsir Syahid Jalalan, dia cerita Allah Ta'ala buat langit ni, lepas tu dia buat
pintu taubat sebelum dia buat bumi. Tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, dia kata inna bil maghrib baban li taubati masirati 70 sana. Di sebelah barat Allah Taala buat lagi, di sebelah barat dia sediakan satu pintu taubat seluas 70 tahun perjalanan. Lepas buat lagi dia buat pintu taubat, bumi ini tanah ni semua ayat selama 2000 tahun ayat semua. Tapi qaul-qaul yang dhaif dalam kitab tafsir Hasyam bin Jalal. 2000 tahun pintu taubat dah ada. Nabi Adam tak ada, Nabi Nuh tak ada, Nabi Lut tak ada, Nabi Idris tak ada, Nabi kita tak ada, kita tak ada, kuat kita tak ada, pokok kurma pun tak ada. Tak ada pun. Tapi pintu taubat dah terbuka, tersegang, terdedah, terbuka untuk menerima dan jadikan saluran untuk umat dia dan hamba dia berdoa dan memohon. Lepas 2000 tahun ni, kata Selang Baru dia naikkan satu tempat menjadi tinggi, jadi bumi. Tempat Allah doa yang. Tapi sebelum itu semua ayat 2000 tahun. Yang ada hanya Kaabah yang dibuat daripada Zuldatun Baitah, buih yang dikeraskan, kemudian berlaku ribut diangkat naik ke Baitul Ma'mur. Ayat muncul Allah Ta'ala tak buat kita waktu itu kita kena berenang 2000 tahun. Duk layak kena berenang, kecut lebih payah. Kena cerita tentang kemudian Allah Ta'ala naikkan tempat yang tinggi jadi tanah. Sebab tu logik dia kata korek lagu atas mana pada dayak di bawah. Dan sebab itulah rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, jangan rasa megah dan berbangga. Allah Ta'ala bukan dia gunakan api dan ribut untuk menghapuskan kemewahan kita, tapi dia boleh hapuskan dengan cara dia letakkan bumi tenggelam beluk-beluk naik buih. Kalau dia nak musnahkan kita, sebab kita duduk di atas bumi, di bawahnya ayam, harta benda semua hilang dengan sekali mata. Lepas tu Allah Ta'ala buat bumi, pintu taubat masih terbuka sehinggalah matahari naik di sebelah barat. Lalu Sayyidina Huzaifah bin Yaman tanya Nabi, wahai Rasulullah, macam mana tanda-tanda esok hari Jumaat matahari nak naik ke barat? Lalu Nabi SAW sebut tanda-tanda, dia kata Khamis malam Jumaat esok matahari nak naik ke barat. Nabi kata lailatuha kalailatain, malam dia panjang macam orang. Panjang masa macam orang. Khamis malam Jumaat esok matahari nak naik ke barat, pintu taubat nak tutup tak? Lama masa masjid-masjid sekalian dalam malam pun apa pergi sampai boleh 20 panjang masa. Wala tara nujum wal qamar, bulan dan bintang tidak kelihatan. Langit cerah, bulan bintang tak ada. Tunggu punya tunggu, bulan tak timbul. Tak ada. Sayyidina Huzaifah bin Yaman tanya, takkan tak ada orang sedar? Nabi kata tak ada, melainkan satu golongan tuan-tuan. Dia kata yatanabbahu alladhi yusalli fi, orang yang perasan adalah orang yang bangkit sembahyang dia mulai pada malam itu. Dia perasan sebab dia sembahyang punya lama orang tak tahu suruh. Dia bergerak ke jendela rumah dia, buka pintu, langit putih cerah tapi bulan dan bintang tidak kelihatan, cuaca pertengahan tidak sejuk dan tidak panas. Dia dengar hadis ini, dia merasa inilah malam yang terakhir. Dia bertaubat sebelum azan subuh dilakukan, pintu taubat masih terbuka. Bagi orang yang tidak lena sampai ke 10, saya dulu kata subuh yang kedua 10:30 baru masuk bilik ayam. Dia bertaubat, ayam mata darah tidak bertimba-timba, segala taubat dia tak dilayang. Sebab Allah berkurun-kurun lama, pintu telah terbuka, dibiarkan dia berlalu begitu saja. Sebab tuan-tuan, apa kebajikan yang dan kita buat di bulan puasa, kita buat sementara Allah Ta'ala tak panggil kita di luar dia. Buatlah apapun, salam ke, selawat ke, sedekah, makanan, buka puasa, derma dan sebagainya, infak anak isteri, bagi isteri pi bazar Ramadan, isteri bagi suami pi bazar Ramadan. Buatlah apa saja, kita harap Allah Ta'ala jadikan sebagai ibadat yang cukup besar. Nak pula infak kepada orang yang berbuka puasa kelebihan, bersedekah dan sebagainya. Disebut Nabi sebut tadawu marwakum bisadaqah, ubatilah orang sakit di kalangan kamu dengan cara bersedekah. Rupa-rupanya bagi
bagi sedekah kawan nak buat puasa ni pengubat bagi penyakit kita. Sebab tu berkongsi satu kisah sebelum mengakhiri tazkirah. Waktu saya belajar di Iskandar Mesir menemani isteri, saya dengar satu khutbah seorang khatib yang buta. Dia cerita tentang kelebihan sedekah. Dia cerita dalam khutbah, dia kata seorang kaya ni kena penyakit 3 balik lah. Orang kaya ni memang kaya semua. Ada nama dalam Mesir tu punya kaya. Dia kena penyakit, jumpa doktor kata penyakit dia ni memang teruk. Kenapa temu dia ni? Akhirnya bila dia dengar kata teruk ni, dia jadi resah, gelisah. Hidup pun tak seronok, balik rumah tengok anak-anak kakak tak seronok, dia tengok sendiri. Akhirnya dia buat keputusan nak bermusnah, pergi duduk di kampung yang terpencil. Dia pun daripada guru ni start kereta pergi Tanjung Pari, Bali, tak tahu siapa, duk kira jaga rusun riangnya. Sampai di kampung dia tengok seorang makcik sedang mengumpit tulang-tulang ayam dalam tong sampah di tepi jalan. Dia berhenti tengok makcik tu, terlebih nak tanya. Dia kata, kau awak begitu tulang ni nak buat apa? Dia kata, nak buat apa? Nak makan. Tak ada nak makan, tak ada yang berkutik. Akhirnya dia kesian, dia pun bawa makcik ni pergi beli benda makan dan dia bagi duit mencukupi 3 tahun pada anggarannya. Akhirnya dia duduk di kampung, dia patah balik. Waktu dia nak kemudian dia nak jumpa doktor ni, pergi jumpa doktor ni, tanya, hai, pergi berubat tak mana? Dia kata, tak pergi mana? Pasal apa doktor? Dah ni saya cek sakit penuh ni, yang teruk penuh ni, ubat mana? Pergi berubat tak mana? Dia pun kata, saya tak tahu. Saya pergi ke kampung siang-siang, tak ada pergi berubat apa, dia rehat, tenangkan fikiran. Dia pun terbuku permasalahan itu dalam kepalanya. Dia keluar daripada hospital, dia pergi terus jumpa syekh yang buta tadi, yang khatib nak bekerja ubah itu, tapi kita waktu makan ubah tak selalu. Macam kita lah ada kemungkinan, kita telefon ustaz dalam program tanya ustaz, tanya tentang soalan. Dia pun pergi jumpa syekh itu. Syekh itu tanya, ada tak orang main rumah minta derma? Dia kata tak tahu. Takkan tak tahu kan syekh itu lah. Ada tak orang main minta sedekah, benda makan dan sebagainya? Dia kata tak tahu. Syekh itu kata mesti ada, cuba fikir balik. Ada tak bagi derma, ada bagi benda makan ke orang? Dia fikir kata, baru dia teringat, dia tolong seorang makcik. Lalu syekh itu tak dekat banyak, dia kata, tadawu marwakum bis sadaqah, ubatilah pesakit di kalangan kamu dengan cara sedekah. Datang maka dengan sebab tu malam nak terai praktik sikit, nak saudara sedekah sikit. No, bagi kat madrasah Rawdatul Muslimin Kemai tempat saya tu, untuk proses bulan puasa dan menyempurnakan sedikit bangunan sekolah. Dan tak payah bagi banyak, seorang RM1 dah, saya pun tak mau banyak. Jangan jumpa yang masuk derma sikit. Saya seorang, boleh yang demikian, derma lah banyak. Sebab saya seorang masuk derma sikit. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sambil-sambil kita berehat, selesai salat tarawih, selesai salat witir, dengan apa yang kita ketengahkan tadi ini, ada kebaikan yang kita harap. InsyaAllah, dan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi memberi perhatian dalam program Tazkirah, dalam program Tanyalah Ustaz malam ini, di dalam TV yang tidak ada saluran. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tersalah kata, tersilap bicara, kadang-kadang hati tidak terniat, tidak terkata, orang yang mendengar hatinya terus terluka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.